Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Jalil bin Sahuddin. Nombor matrik 290089, Guru PJJ JJ221. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati barisan ahli panel kita pada hari ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana hari ini kita diberikan peluang untuk bersama-sama berkumpul dan berhimpun dalam majlis ilmu, bersama-sama kita membincangkan satu tajuk yang cukup menarik dan satu tajuk yang cukup hebat untuk kita diskusikan dan untuk kita bincangkan oleh ahli panel kita. Pada hari ini, insya-Allah, satu tajuk iaitu perbezaan komunikasi di sekitar di sektor awam dan swasta. Untuk makluman, komunikasi adalah satu elemen yang penting kehidupan dari awal kelahiran hingga kematian, dan ia berlaku dalam keadaan sedar atau tanpa sedar. Setiap manusia akan berinteraksi dan berkomunikasi di antara ibu bapa, keluarga, rakan sekerja, masyarakat dan sebagainya. Komunikasi juga boleh ditaktifkan sebagai satu proses interaksi perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau di dalam kumpulan individu yang lain. Menurut Silas 1988, komunikasi bermaksud penghantaran, penerimaan atau penukaran maklumat, pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau imej visual. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput ahli panel kita yang pertama untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator di atas jemputan pada e-forum kali ini. Okey, saya Muhammad Nur Syahir bin Abdul Alafid, nombor matrik 290179 JJ221. Terima kasih. Dan seterusnya, memperkenalkan untuk ahli panel kita yang kedua. Dipersilakan, puan. Alhamdulillah, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada tuan moderator kita kerana menyemput kami dalam sesi e-forum hari ini. Saya Adahana binti Talib, nombor matrik 290346 daripada kumpulan C, PJJ 221. Itu saja. Terima kasih puan, dan seterusnya saya menjemput ahli panel yang ketiga untuk memperkenalkan diri. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Saya Rosmadi Azri bin Abdul Rahman, 290241 JJ221. Terima kasih kepada ahli panel kita yang telah memperkenalkan diri. Dan untuk kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama lah. Saya ingin menanyakan sedikit soalan kepada tuan. Saya teruskan tuan moderator. Untuk soalan kepada tuan, apakah yang dimaksudkan dengan definisi sektor komunikasi dan organisasi? Baik, terima kasih Tuan di atas soalan itu tadi. Sangat menarik. Di mana kita boleh pecahkan komunikasi, apa yang dimaksudkan dengan komunikasi, apa yang dimaksudkan dengan organisasi. Bagi komunikasi, banyak definisi yang ahli-ahli cendekiawan yang telah mengatakan bahawa banyak daripada definisi Hovland sendiri, Janice dan Kelly mengatakan bahawa komunikasi ialah proses di mana seseorang individu menghantar rangsangan, biasanya lisan, untuk mengubah suai tingkah laku individu lain. Dia menghantar rangsangan, bukan lisan, maknanya dia secara isyarat untuk mengubah suai tingkah laku orang lain. Dan definisi Fosdale juga mengatakan bahawa komunikasi dan pendidikan ialah proses di mana sistem diwujudkan, diselenggara dan diubah melalui isyarat yang dikongsi bersama yang beroperasi mengikut peraturan. Untuk komunikasi juga, definisi daripada brand
dimaksudkan bahawa komunikasi ialah satu proses melalui mana-mana individu dalam berhubungan, dalam kumpulan, dalam organisasi dan dalam masyarakat mencipta, menyampaikan dan menggunakan maklumat untuk menyelaraskan persekitaran. William juga ada mengatakan bahawa komunikasi adalah satu proses dengan manusia yang lain secara verbal dan non-verbal, iaitu simbol dihantar, diterima dan ditafsir. Dan kita boleh kelaskan juga kepada definisi organisasi. Banyak juga kita boleh takrifkan kepada tiga, iaitu Shin mengatakan bahawa organisasi adalah penyelarasan rasional aktiviti beberapa orang untuk mencapai beberapa matlamat awam melalui pembahagian kerja dan fungsi, melalui hierarki autoriti dan tanggungjawab. Koshler juga mengatakan bahawa organisasi adalah sistem yang tersusun perhubungan yang menyelaraskan usaha sekumpulan orang untuk mencapai matlamat tertentu. Menurut Wright juga mengatakan bahawa organisasi ialah satu bentuk sistem terbuka, aktiviti yang diselaraskan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai matlamat bersama. Itu saja. Okay, terima kasih kepada ahli panel kita. Yang pertama dengan menerangkan itu apa yang dimaksudkan dengan definisi komunikasi dan definisi organisasi. Terima kasih banyak tuan. Dan seterusnya saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu dengan soalan apakah objektif yang dimaksudkan dengan organisasi dalam komunikasi. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Terdapat 4 objektif komunikasi organisasi yang dikenapasi, iaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan produktiviti. Komunikasi yang berkesan di antara pekerja dan organisasi akan membentuk hubungan yang positif di antara pekerja dan organisasi itu sendiri. Komunikasi yang dikenapasi ini akan mempunyai hubungan yang positif serta memberi kepuasan sekaligus dapat menaikkan prestasi kerja. Jenis komunikasi ke atas, komunikasi mendatah dan komunikasi ke bawah. Yang keduanya adalah untuk menyelesaikan masalah dan konflik. Tujuan komunikasi dalam organisasi ini adalah seperti perbincangan, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Komunikasi dua hala jenis terbuka di antara pekerja dan organisasi akan memberi maklumat yang positif dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Objektif yang ketiga adalah untuk mengembangkan potensi dan kualiti pekerja. Pekerja adalah komponen yang penting di dalam sesuatu organisasi dan bagi menjayakan matlamat dan objektif organisasi itu sendiri, perancangan yang ditu oleh organisasi ini dapat mengembangkan potensi pekerja dan mudah dicapai tanpa melibatkan banyak permasalahan. Dan yang terakhir adalah membentuk hubungan profesional dan kondusif. Penggunaan daripada pelbagai bentuk elemen komunikasi akan membantu mewujudkan komunikasi itu lebih efektif dan efisien. Kepincangan komunikasi atau komunikasi tidak efektif akan menjadikan organisasi tidak dapat mencapai objektif organisasi itu sendiri. Komunikasi yang efektif yang dilakukan di kalangan pekerja akan sama-sama bekerjasama membantu untuk mencapai matlamat organisasi itu sendiri. Itu sahaja daripada saya, Tuan Moderator. Terima kasih Puan. Tapi untuk maklumat saya ada satu lagi soalan untuk saya ajukan kepada Puan lah. Soalan tu macam ni Puan. Apakah yang dikatakan ni dalam sektor awam dan sektor swasta? Komunikasi di dalam sektor awam komunikasi di sektor awam ini terjadi dia bertujuan untuk mendapatkan sokongan kepada perkhidmatan ataupun produk yang dihasilkan. Perkhidmatan OneGov UC adalah satu perkhidmatan komunikasi guna sama kerajaan yang merangkumi komponen utama iaitu email, komunikasi bersepadu dan telepresent yang diuruskan secara berpusat. Komunikasi dua hala ini kemudiannya telah disediakan secara dalaman adalah untuk menjaga kerahsiaan rasmi dan maklumat kerajaan dari pencapaian kuasa yang tidak sah lah. Seterusnya berkaitan dengan komunikasi di sektor swasta.
terdapat beberapa platform yang telah digunakan seperti Google Meet, Zoom, Google Mail dan di dalam organisasi itu sendiri mempunyai sistem mereka. Objektif tetap sama iaitu menjaga kerahsiaan organisasi daripada capaian orang luar. Model komunikasi dipraktikkan dalam organisasi sektor swasta ni adalah diasaskan oleh Tony Bush pada tahun 1995 iaitu model collegial di mana model ini berorientasikan normatif. Ini meletakkan sesuatu keputusan yang dibuat adalah berprinsipkan demokrasi. Sesuatu keputusan itu dicapai dan dipersetujui dan bukan melalui konflik. Dalam model ini, pemimpin bersedia membuat keputusan dengan menerima pandangan dan teguran dari ahli dan pekerja yang lain. Terima kasih Puan atas perkongsian iaitu 4 objektif dalam organisasi komunikasi serta katakan dengan sektor awam dan swasta. Dan seterusnya saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu apakah isu utama dalam sebuah organisasi dan berikan contoh organisasi komunikasi. Untuk ahli panel kita yang ketiga silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi permasalahan pertama yang dihadapi ialah bagaimana untuk mendorong pekerja supaya dapat melahirkan pekerja yang produktif dan meningkatkan kepuasan terhadap prestasi kerja di kalangan pekerja. Dalam sesebuah organisasi, komunikasi ke atas diperlukan pihak atasan supaya cadangan daripada pekerja bawahan dapat membantu mereka untuk membuat keputusan dengan perancangan organisasi. Pihak bawahan ini juga dapat membantu pihak atasan dalam menyelesaikan konflik organisasi dari segi pemberian maklumat yang benar dalam menjalankan tugas organisasi. Komunikasi seperti ini tetap memberi manfaat di mana pekerja dapat merasakan bahawa mereka dihargai kerana diberi peluang kepada pekerja untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka secara tidak langsung dan juga dapat membantu syarikat dalam mengetahui tentang kelemahan-kelemahan serta kekuatan yang syarikat tersebut alami. Dalam permasalahan kedua, saluran mendata di mana masalah sering timbul di dalam organisasi, di dalam komunikasi mendata kerana maklumat yang diperlukan oleh bahagian itu hanya boleh didapati di bahagian yang lain dan kadang-kala terdapat mereka yang ingin maklumat tetapi tidak mengetahui bahawa maklumat tersebut didapati di bahagiannya. Kebiasaannya saluran mendata ini digunakan apabila ahli hierarki autoriti yang sama komunikasi di antara satu sama lain. Terdapat sesetengah organisasi menggantikan laporan-laporan panjang dengan menganjurkan persidangan dan mesyuarat. Di persidangan atau mesyuarat seperti ini, penganjur akan menggunakan alat pandang dengar untuk menerangkan maklumat kepada bahagian-bahagian dengan jelas. Untuk contoh komunikasi organisasi yang paling mudah ditemui adalah komunikasi antar karyawan, komunikasi antara atasan dan bawahan serta komunikasi antar divisi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang berlangsung untuk menggerakkan berbagai kegiatan karyawan secara terkoordinasi dengan tujuan yang jelas iaitu mencapai tujuan organisasi. Komunikasi organisasi tidak bergantung pada jumlah orang yang terlibat melainkan lebih menitik beratkan pada pengaturan serta proses komunikasinya. Itu saja Tuan Moderator Terima daripada kasih saya. kepada ahli panel kita yang ketiga. Terima kasih atas perkongsian dan isu sesebuah organisasi dan memberikan contoh dalam komunikasi.
Berikutan penerangan daripada ahli panel kita, boleh disimpulkan bahawa komunikasi merupakan bahagian penting dalam kehidupan manusia. Kerana komunikasi memiliki kemampuan menjembatani keseluruhan kepentingan manusia, hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai bahagian dan organisasinya. Seluruh interaksi manusia dengan lingkungannya menggunakan jasa komunikasi. Komunikasi juga sebahagian daripada sistem kehidupan manusia dan dapat dijadikan sarana untuk mengemukakan berbagai idea dan gagasan agar dapat memahami dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam organisasi sehingga akan mampu menciptakan. Sekian, terima kasih. Tutup terus, Madi.